Gapo dia? Iman. Ni dalam hadis kita baca Islam dulu. Kita baca iman dulu. Gapo dia? Iman. Bapa dia bagi 3 perkara ni. Maka yang pertama masuk di dalam bab iman itu iaitulah ilmu usuluddin. Ni asas dia 3 perkara. Iman, Islam, ihsan. Tu asas dia. Maka terbagi dalam 3 perkara ni lah pecahan-pecahan yang duduk kita nak pakai dalam kehidupan kita. Pertama sekali bab iman. Akhbirni 'anil iman. Dia sebut tadi yang mana Nabi jawab bahawasanya kamu beribadah seolah-olah Allah Ta'ala ada depan. Tu. Ini mengenai iman. Apa dia tu? Yakni mengenai usuluddin ataupun juga ilmu tauhid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysiri kulli 'asirin 'alayka yassir rabbi tamam bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna futuhal 'arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pujian syukur kehadirat subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan kesihatan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala meluangkan masa kita dapat sama-sama hadir salat zuhur berjemaah, seterusnya berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sentiasa dirahmati, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada minggu yang lepas kita telah khatam pada kitab Ayyuhal Walad. Maka minggu ini setelah dibincang dengan Mbah maka bersetuju dengan dimulakan dengan kitab Nurul Fahmi, yakni cahaya kefahaman ataupun juga asas-asas bagi fardhu ain. Sebelum daripada kita mula baca kitab ni, marilah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah bagi pengarang seumurnya kepada guru-guru beliau, insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ni dikarang oleh Al-Fadil Ustaz Muhadzir Haji Jul, yang mana tuan dia masih ada lagi, dan juga hasil daripada gurunya, yakni Syekh Nuruddin Al-Banjari, dan juga Syekh Fahmi Zamzam, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mula pada hadis Sayyidina Jibril dan 3 rukun agama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumihi fid dharain amin rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala pada hadis an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajul shadidu bayadin الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد
حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشام يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Alhamdulillah, tuan-tuan, satu hadis yang panjang yang mana daripada Sayyidina Jibril mengenai 3 rukun agama. Kerana kitab kita ini merangkumi ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf sebagai asas bagi panduan orang awam. Ya, ni asas, bukan jadi orang alim lagi ni. Asas yang mana wajib tahu bagi orang awam. Makanya ulama membuat kesepakatan, ulama membuat kesimpulan daripada hadis ni lah. Ada hadis yang panjang kita baca tadi. Daripada hadis inilah ulama membuat kesimpulan bahawa Islam itu wajib diri di atas 3 perkara. Apa dia? Ini hadis daripada Sayyidina Umar, di mana daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga berkata, ketika kami duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan memiliki rambut yang sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tanda tiada seorang pun antara kami yang mengenalinya. Yang ini daripada Sayyidina Umar ketika beliau berada dengan Rasulullah dengan sahabat, makanya didatangi oleh seorang lelaki. Mari orang datang, mari sore. Orang lelaki mari naik nak jumpa Rasulullah. Dan orang ini pakai jubah putih lah, pakai baju putih, yang mana pakaian dia ni putih yang tidak kotor lah. Makna di sini yang pakaian yang sangat putih ni, yakni pakaian yang tidak kotor. Yang mana kalau putih sungguh, tak ada kata ada bintik hitam ke, ada bekas debu ke, tak ada. Bersih sungguh. Dan memiliki rambut yang sangat hitam. Dia kena rambut pun hitam, comel boleh juga. Dia rambut bersih. Yang ni kata orang ni bukan kata mari jalan jauh. Orang ni bukan mari kata musafir, bukan mari jauh, tidak ni. Pasal kalau dulu tak ada orang naik kereta, kalau naik motor pun kena debu tu, baju kotor putih. Maka orang ni tidak mari jauh, asalnya baju dia tidak kotor, rambut dia pun bersih, tidak berhabuk. Mungkin orang dekat-dekat. Tapi masalah yang mana di kalangan kami tidak ada yang mengenali. Di antara sahabat ni tak ada orang kenal. Mari orang lelaki ni rambut hitam boleh jumpa putih, tampak macam tidak mari jauh, tapi tak ada orang kenal. Tu dia. Jadi orang dia ajib, jadi orang dia pelik. Macam mana orang ni mari di mana ni?
dan tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, di mana kata orang ini tidak nampak lagi jauh. Dan tiada seorang pun antara kami yang mengenalinya sehingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan, yakni meletakkan kedua-dua lututnya ke kedua lutut-lutut Nabi baginda dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua-dua paha baginda. Tu. Yakni orang ni dia dah bagi orang pelik dah, pakai jubah putih, tak ada nampak mari jauh, bersih molek. Rambut pun tak cuma, tapi saya sahabat tak ada kenal belakang pelik. Nak mari jauh tak dapat tanda, mari dekat pun tak kenal. Lepas tu pula pergi dekat Nabi, dia pun duduk sila, lepas dia melaga lutut. Lutut dia dengan lutut Rasulullah tu, dia melaga lutut. Tak cukup pada tu, dia letak pula tangan dia atas lutut Nabi. Tu. Dan dia berkata, wahai Muhammad, ya Muhammad. Dan bila mana letak tangan dia pun sebut ya Muhammad. Orang pun pelik pula. Siapa dia ni? Bagi-bagi sebut ya Muhammad. Beritahulah kepadaku, akhbirni anil Islam. Beritahu kepada aku tentang Islam. Ini khilaf ulama, yakni ada tanya, ada kata sebut kata tanya tentang iman dulu baru Islam. Ada setengah kata sebut dari Islam dulu baru iman. Tapi alhasilnya semua ni diberi tanya. Makanya diberitahu tentang Islam. Wahai Muhammad, beritahulah kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Engkau mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Tu. Yakni apa itu Islam? Nabi menjelaskan tentang rukun-rukun Islam, 5 perkara. Nabi sebut 5 perkara tadi. Maka bila mana selesai Nabi sebut 5 perkara tadi, maka orang lelaki pun dia sambut, dia berkata, engkau benar. Betul. Jadi sahabat pelik pula. Mari lepas tu panggil Nabi suruh cakap. Lepas dia tanya dapat supaya orang dia tak erti. Kalau kita kata tanya tu supaya bodoh. Tapi bila orang dia kata sebut, jalan Muhammad. Gerti kalau gitu, bukan tak erti. Jadi sahabat duk ni pelik. Kami lalu hairan kepadanya. Dia berkata engkau benar. Maka kami lalu hairan kepadanya. Sahabat pun pergi coba orang ni. Mari mana ni? Jauh duk dekat hidup. Mari masuk tajuk. Dia koyak dia betul. Pelik sungguh. Dan dia berkata lagi. Yang dia bertanya, dia pula yang membenarkannya. Dia tanya, lepas tu dia koyak betul. Sahabat pelik. Dia berkata lagi, beritahulah kepadaku tentang iman. Akhbirni anil iman. Dia tanya pula. Maka baginda pun menjawab. Maka Nabi menjawab, yakni beritahulah aku kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah dan juga malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruknya. Yakni Nabi sebut pula akhbirni alil iman, Nabi so kabarkan tentang iman. Maka orang ini Nabi sebut pula tentang rukun-rukun iman. Ada perkara. Maka Nabi sebut pula tentang rukun iman. Bila mana selesai Nabi sebut tentang rukun iman, maka dia berkata pula, engkau benar. Betul Muhammad. Betul tu. Berkata lagi. Tu bukan sekadar tu, dia berkata akhbir dia adil ihsan. Dia berkata pula, beritahulah kepada aku tentang ihsan ya Muhammad. Maka baginda Nabi menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihat. Dan dia berkata lagi, yakni dia tanya pula perkara yang ketiga, akhbirni alil ihsan. Ya Rasulullah, wayak kepada aku ni mengenai ihsan.
Maka Rasulullah royak ihsan ini adalah yakni seumpama beribadah pada Allah, kamu solat, membaca Al-Quran, seolah-olah Allah Ta'ala tu ada depanmu. Tu lagu mana tu? Hati huruf belakang. Jadi Nabi sebut kata seolah-olah Allah Ta'ala tu ada depan. Kalau tak boleh letak bahawasanya Allah Ta'ala tu ada depan, yakni kamu beranggapan bahawa Allah Ta'ala itu melihatmu. Allah Ta'ala duk tengok apa kamu duk buat ni. Dan baca Quran aku, duk ibadat aku, duk buat maksiat baik ni, semua duk nampak Allah Ta'ala duk tengok. Tu. Maka dia tanya lagi, bila mana Nabi jawab tu, dia berkata lagi, beritahulah kepadaku bila terjadi kiamat. Dia minta kapan pula jadi kiamat ni bila ya Rasulullah? Dia tanya pula. Maka baginda menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Tu. Jadi mu hak tanya pun mu tak tahu bila, mu tanya aku hak mu tanya lebih lagi lah tak tahu. Tu Nabi dok ayat itu. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maka dia berkata lagi, beritahulah kepadaku tentang tanda-tanda. Ya Rasulullah, royak kepada aku tanda kiamat. Bagi tahu tentang tanda kiamat. Baginda menjawab, tanda-tandanya ialah seorang budak wanita melahirkan tuannya. Engkau melihat orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, yang mengembala kambing, berlumba-lumba antara satu dengan yang lain, dengan meninggikan bangunan, iaitu mendirikan bangunan yang menjulang tinggi. Kemudian dia beredar. Aku pun terdiam. Maka orang tadi tu sudah dia pergi. Bila mana nak cakap dengan Nabi, dia pergi balik. Maka Sayyidina Umar ni duk keli tak faham siapa dia kenal pun tidak, bagi jauh pun tidak, pasti dia tanya dia, ya iya betul. Pelik. Maka sahabat ni dia tak tanya, hidup di tu beradab dengan Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, ya Umar, Umar, adakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Kamu tahu siapa yang bagi tanya tadi? Maka jawabnya Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yakni maka menjawabnya Allah dan juga Rasulnya, Nabi yang lebih mengetahui. Itu Sayyidina Umar jawab, bahawasanya Allah dengan Rasul dia lebih tahu. Maka berkata baginda Nabi menjawab, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan agama kamu kepada kamu. Tu. Yakni Rasulullah bagi tahu bahawa hak bagi tadi tu Jibril. Yang bagi tu yang apa? Dia tanya tu hak dia tahu tak? Dia tanya. Kalau kita kat ujian ni, hari ujian biasa. Dia tanya tu cikgu hak tanya pun dia tak tahu, dia tanya tu tak tahu, kita tahu tak juga. Jibril bagi tanya tu bukan nak tanya nak tahu Rasulullah tahu tidak, tapi dia bagi tanya sahabat dia nak suruh orang lain tahu. Tu. Yang ni supaya dalam kita pergi majlis ilmu, tempat-tempat kuliah, ada setengah orang dia berani dia tanya sendiri. Ada setengah orang tak berani, dia tunggu ustaz sebut. Dua. Yang ketiga, ada setengah orang orang lain bertanya. Maka ustaz jawab tu boleh hak kena hak dia nak kena hak dia nak tahu. Yang ni malaikat Jibril tanya Rasulullah supaya Rasulullah jawab, orang lain hak tepi Rasulullah tu dah. Jadi bagi Jibril ni untuk mengajarkan kamu agama kamu. Nak bagi ajar kepada kamu agama. Hak mulut agama ni agama ni Jibril nak bagi tu. Maka disebut sini rukun agama. Bila mana tiga sini ulama buat kesepakatan, akhbirni anil iman, anil Islam, anil ihsan. Di atas tiga perkara tadi. Gapo dia iman? Dia dalam hadis kita baca Islam dulu, kita baca iman dulu. Gapo dia iman? Bapa duk bagi tiga perkara ni. Maka yang pertama masuk di dalam bab iman itu iaitulah ilmu usuluddin. Ni asas dia tiga perkara: iman, Islam, ihsan. Itu asas dia. Maka terbagi dalam tiga perkara ni lah pecahan-pecahan yang duduk kita nak pakai dalam kehidupan kita. Pertama sekali bab iman, akhbirni anil iman. Dia sebut tadi
yang mana Nabi jawab bahawasanya kamu beribadah seolah-olah Allah Ta'ala ada depan. Aduh, ini mengenai iman. Gapo dia tu? Yakni mengenai usuluddin ataupun juga ilmu tauhid. Dan masuk dalam bab usuluddin tu dia pun pecah di banyak pun. Gapo usuluddin? Bab kenal ketuhanan, bab dia sifat wajib bagi Tuhan, sifat mustahil bagi Tuhan, bab menyalahi adat bagi Tuhan. Tu masuk tu dalam bab usuluddin ataupun bab tauhid. Maka akhbir bi adil Islam, kabarkan kepada aku yakni mengenai Islam. Maka Nabi baca pula rukun Islam. Dan maka bila baca tadi rukun Islam, baca rukun Islam tadi, termasuklah Islam itu yakni dengan makna fiqh. Maksudnya bab fiqh itu adanya bab nikah kahwin, adanya bab muamalat, adanya lagi bab jual beli, ada lagi bermacam-macam bab. Semuanya ada di dalam akhbirni anil Islam. Tu dia. Maka yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Maka Jibril tanya pula, ya Rasulullah, goyak kepada aku mengenai ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah mengenai tasawuf. Tasawuf yakni cara kita nak melakukan ibadah dengan lebih sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yakni 3 rukun agama. Kita tengok para ulama mengatakan lafaz dinakum, yakni di dalam hadis tadi, ataku yu'allimukum dinakum. Yakni malaikat Jibril nak ajar ni kepadamu, ataku nak ajar kepadamu akan agamamu. Dinakum tu dengan makna agama kamu. Di akhir hadis menunjukkan apa yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang agama. Ada orang kata tentang agama. Malaikat Jibril telah bertanya tentang 3 perkara pokok dalam agama, iaitu iman, Islam dan ihsan. Justru para ulama merumuskan 3 perkara tersebut sebagai 3 rukun agama. Ini rukun agama, bukan kata kita Islam, Islam maknanya kamu beriman, ya beriman, Islam. Tapi tak ada ihsan, tak sempurna lagi, tak jadi. Dia orang ni tak jadi. Sama juga di orang ni dan dia beriman, dia kata dia sebut beriman. Beriman lagu mana? Dan semaya tidak. Tapi kita tanya dia, apa hukum 3 semaya? Haram, dia kata. Hukum 3 semaya haram. Lepas tu ada dia pun tak semaya, kalau sifat balah kita tak semaya. Tu. Jadi orang ni dia berdosa besar, tapi beriman lagi. Ada pun kalau orang kita tanya dia, kamu semaya? Semaya, dia kata apa hukum semaya? Semaya, hukum semaya tak wajib. Walaupun orang ni semaya tapi orang ni fasik. Semaya dia tapi fasik. Kalau dia kata solat itu tidak wajib. Tu. Jadi dia kena cukup belakang. Yakni iman, Islam dan juga ihsan. Kena ada sekali. Kalau tak ada salah satu, tak sempurna. Tak jadi. Tambah ada kurang dari segi iman, kurang dari segi Islam ataupun ihsan, tak boleh. Semuanya kena cukup 3-3 sekali. Maka itu adalah pokok bagi agama Islam yang wajib bagi seluruh agama Islam yang mengaku bahawa beragama Islam wajib beriman kepada 3 perkara tersebut. Wajib ada dalam diri dia, wajib pandai 3 perkara tadi. Ada ulama membuat kesimpulan daripada hadis tersebut, iaitulah pokok dia agama Islam. Kita nak gaji rukun iman, rukun Islam ni masuk dalam lidah ni. Cuma yang ketiga tu orang tak ambil cara lah, yakni tasawuf. Alhamdulillah kita gaji dah ayyuhal wala habir biji, iaitu kitab-kitab tasawuf. Makanya tuan-tuan dirahmati Allah, dan sudah boleh itu tes dia. Tes dia sudah boleh tu. Jadi insya-Allah bagi akan datang dia kita pergi pada pengertian fardu ain, fardu kifayah dan mukallaf. Itu baru nak masuk tajuk. Ini intro baru. Intro mula kita. Kerana musannif buat baru ini hadis mengenai gapo ada dalam buku dia ni. Yang ni musannif karya kitab ni pun dia ayat kata dia karya bersempena dengan hadis tadi. Sebab di dalam kitab ni dia tulis kata merangkumi ilmu tauhid, fiqh dan juga tasawuf.
Kalau kita tengok dalam isi kandungan dia pun, depan ni dia belajar bab tauhid dulu, lepas tu masuk pula bab fiqh. Bab fiqh bab wajib-wajib lah, dan tayammum je, istinja, hadah, haji, rukuk ada belakang tu. Lepas tu syarat sah solat dan sebagainya lebih kurang. Lepas tu bagi pula bab tasawuf. Bab tasawuf yang mana dia perinci lah sikit, berbanding dengan kitab Ayyuhal Wala kita dah belajar tu. Tadi dia bagi perinci yang lebih sikit. Maka inilah kitab yang dinamakan Nurul Fahmi. Wallahu a'lam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada keluhan hamba sendiri, mohon ampun dan maaf. Hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu situ dulu. Yang berjumpa yang akan datang insya-Allah pada umur rezeki, insya-Allah kita tutup dengan selawat sallallahu rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال والعوذ بالله من عذاب النار. اللهم اغفر لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم وبارك الله فيكم.